apakah paras sokongan rakyat terhadap PH pada masa sekarang? Just because I am a Malay does not mean I cannot speak for you. Tapi saya rasa ada juga cabaran-cabaran dalam blok PH sendiri. Itu nasi sudah menjadi bubur. There's no point crying over spilled milk. Isu di mana ada desakan-desakan untuk abolish vernacular schools. Makin hari, makin ramai orang Melayu yang hantar anak-anak pergi ke SJKC. Jadi ini seolah-olah menunjukkan formula parti multiracial sebagai hanya window dressing. I don't have to be an Indian to defend the rights of this small temple. I think Menteri Besar Kedah ni, dia macam ada problem. Ke YB akan mempertahankan kerusi Lembah Pantai pada PRU ke-15? Salam sejahtera dan selamat berjumpa dalam program Leaders Talk. Tetamu kita pada hari ini adalah seorang ahli parlimen yang muda dan kacak. Personaliti kita tidak lain daripada saudara Fahmi Fazil, ahli parlimen Lembah Pantai. Jom kita berjumpa dengannya. Selamat berjumpa YB. Selamat. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Wabi, setelah Pakatan Harapan menubuhkan kerajaan pada Mei 2018, dalam masa singkat, ia seolah-olah telah kehilangan keyakinan pengundi. Ini jelas daripada kekalahan dalam 6 pilihan raya kecil pada tahun 2019 dan 2020. Adakah Pakatan Harapan dan PKR secara khususnya telah membuat sebarang penilaian diri mengapa ia telah kalah walaupun ia berkuasa di Putrajaya pada masa itu? Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih Rumah Nandri kepada kawan-kawan di Warna Malaysia kerana menjemput saya untuk bersama dalam program wawancara ini. Ini satu soalan yang penting kerana ramai yang beranggapan sama ada kekalahan dalam siri 6 pilihan raya kecil yang kemudian berbeza dengan 6 pilihan raya kecil yang awal itu adalah di atas sebab pentadbiran yang kurang prihatin, yang kurang cakna, yang tidak begitu menyelami masalah yang dihadapi oleh rakyat pada ketika itu. Dan memang boleh dikatakan saya sebagai ahli parlimen yang pada waktu itu menyokong pihak kerajaan sering tertanya kenapa jadi begitu. Kalau saudara ingat, pada satu ketika kita ada Menteri Perpaduan Senator Waita Murty diserang habis-habisan oleh ahli-ahli parlimen di sewaktu sesi Dewan Rakyat hanya kerana mengangkat beberapa cadangan pada waktu itu. Untuk makluman, sebenarnya banyak daripada keputusan yang dibuat oleh pentadbiran tidak dibincang dengan ahli-ahli parlimen yang bukan dalam pihak pentadbiran. Ini bermaksud kami ahli-ahli parlimen, contohnya saya sendiri tidak tahu yang beberapa dasar akan diumumkan dan kita tidak tahu pada waktu itu bagaimana untuk usaha jelaskan kepada rakyat. Akhirnya beberapa salah langkah yang berlaku mengakibatkan populariti sama ada Perdana Menteri ataupun pentadbiran pada waktu itu merudum. It plummeted, it fell. Dan ini akhirnya kita saksikan berlaku satu pengambil alihan kuasa melalui, ada yang kata melalui pintu belakang, ada yang kata melalui tembok atap. Tapi realitinya pentadbiran berubah dan kami memang rasa tak puas hati, kami ahli-ahli parlimen, khusus daripada Keadilan dan juga Pakatan Harapan, kerana image Pakatan Harapan terpalit. It is very severely affected, even though we had nothing very much to do with some of these decisions that were made by the government at that time. Apapun, bagi saya sendiri, saya rasa itu nasi sudah menjadi bubur. There's no point crying over spilled milk. It's better we look for better milk. Lebih baik kita usaha untuk dapatkan beras yang baru untuk kita tanak menjadi nasi. Jadi ini pendirian saya dan juga rakan-rakan
dan yang sedang kita perjelaskan pada waktu ini untuk bukan sahaja usaha mengambil semula mandat rakyat, meletakkan mandat rakyat di tempatnya, maksudnya kembali sebagai kerajaan, tetapi pada masa sama bersiap sedia untuk PRU ke-15. YB, ada kemungkinan pilihan raya ke-15 diadakan secepat mungkin. Apakah paras sokongan rakyat terhadap PH pada masa sekarang? Sebagai pengarah komunikasi PKR, adakah YB berasa kesilapan-kesilapan yang lalu telah diperbaiki? Ini satu soalan yang baik. Dan bagi saya, kalau dilihatkan di kawasan-kawasan bandar dan sepada bandar, urban and semi-urban, sokongan bagi Pakatan Harapan khususnya berada pada kedudukan yang stabil, malah di setengah tempat bertambah kukuh. Kalau lihat di kawasan seperti Lembah Pantai, saya berasa syukur kerana usaha yang telah dilakukan oleh saya dan pasukan diterima oleh rakyat dan pengundi setakat ini. Tapi persoalannya yang lebih besar dan lebih penting ialah apakah hala tuju politik negara kita. Bila masa kita ada sekumpulan parti-parti politik yang berniat untuk melakukan politik yang mungkin boleh ditafsirkan sebagai politik yang agak sempit ya, dari segi perkauman. Kita ada blok, contohnya mau diwujudkan satu super blok ya, antara Muafakat Nasional, antara UMNO, PAS dan Bersatu. Dan kita ada parti-parti yang lebih moderate, yang lebih sentris, yang lebih berada di tengah. Dan bagi saya ini adalah satu cabaran yang sangat besar, bukan sahaja untuk PRU ke-15 tapi untuk politik dan masa depan Malaysia itu sendiri. Kita saksikan pada hari ini bagaimana beberapa menteri besar, khususnya Menteri Besar Kedah, yang menonjolkan satu sikap seakan-akan tidak peduli dengan sama ada komuniti bukan Melayu, komuniti bukan Islam. Malah ada yang beranggapan beliau langsung tidak ataupun beliau langsung mengetepikan komuniti sains kerana beberapa kenyataan beliau sama ada tentang isu air sungai ataupun isu hasil bumi dan terbaru ni pasal isu Thaipusam menonjolkan satu sikap yang saya risau akan mengakar dalam blok tersebut dan akhirnya yang terkesan adalah rakyat Malaysia. Kita tak boleh lari daripada realiti. Malaysia adalah sebuah negara yang polyglot, yang pelbagai, yang rencam. Ada komuniti India, Melayu, Cina, Kadazan, Dusun, Murut, orang asal. Dan kepelbagaian itu sebenarnya menjadi satu kekuatan bagi kita. Tapi kita tak lihat bagaimana mempunyai satu blok, super blok. Hanya parti-parti Melayu sahaja akan mendatangkan kebaikan untuk seluruh rakyat Malaysia. Saudara cuba bayangkan, di Perak contohnya, Parti UMNO ada peluang untuk membentuk satu kerajaan yang melibatkan Pakatan Harapan di AP Amanah dan PKR. Dan dari situ kita boleh ada satu pentadbiran yang majmuk dari segi komposisi ahli exco-nya, tetapi tidak. Ya, mereka memilih untuk kekal bersama dengan Bersatu dan PAS. Akhirnya, tidak ada seorang pun daripada barisan exco di Kerajaan Negeri Perak selain daripada orang Melayu. Dan ini bukan satu cerminan realiti kehidupan di Perak. Pergi saja ke Ipoh, pergi saja ke beberapa kawasan. Ya. Orang Perak bukan semua orang Melayu. Ada orang India, ada orang Cina dan banyak lain. Malangnya, itulah akan menjadi realiti politik sekiranya blok tersebut kekal ya, dan berkeras dengan cara berpolitik mereka. Kalau kita lihat di Amerika Syarikat, politik ala Trump telah ditolak, maka di Malaysia, politik perkauman sempit juga perlu kita tolak dan kita ketepikan dan fokus kepada politik yang boleh membawa rakyat Malaysia untuk duduk bersama dan kita atur perjalanan negara kita yang ke arah yang lebih baik. Tetapi Saudara Fahmi, selain daripada cabaran dari blok di sebelah sana, tapi saya rasa ada juga cabaran-cabaran dalam blok PH sendiri.
daripada pandangan pemerhati politik maupun masyarakat, macam parti-parti komponen Pakatan Harapan tak sehaluan ataupun bersepadu dalam hal-hal politik semasa. Contohnya semasa undi sokongan untuk bajet 2021 dan juga hal-hal bekerjasama dengan Tun Mahathir dan juga sama ada nak bekerjasama dengan UMNO dan sebagainya. Dalam isu ini, dia adalah bersikap taktikal. Kalau kita lihat pada ketika 26 November, sewaktu ada undian peringkat dasar, keputusan pada waktu itu adalah untuk tidak melakukan belah bahagi kerana pengumuman jawapan yang diberikan oleh Menteri Keuangan pada waktu itu seakan-akan mendengar suara pembangkang dan juga beberapa pihak dalam UMNO yang telah lantang bersuara. Malangnya, kita lihat selepas itu bila diteliti dan kita melihat secara terperinci, banyak keputusan yang telah diumumkan tidak terlaksana ataupun tidak sampai kepada tahap yang kita mahukan, yang kita inginkan. Dan ini satu masalah yang akhirnya kita telah buat keputusan pada 15 hari bulan Disember. Semua dalam pihak pembangkang memutuskan untuk menolak belanjawan tersebut, dan itu tidak ada perbalahan dan tidak ada masalah dari segitu. Malah kalau kita lihat sekarang ni dalam isu contohnya PKP dan darurat dan respon pihak kerajaan terhadap wabak COVID-19, yang jelas dalam isu darurat contohnya hampir kesemua, malah semua daripada ahli parlimen di pihak pembangkang, termasuk di blok Tun Mahathir, 4 ahli parlimen, saudara Syed Saddiq, malah juga warisan, menyatakan pendirian yang keras mempertikai keperluan adanya darurat pada waktu ini dan kuasa-kuasa yang ada dalam yang termaktub untuk menjalankan PKP itu, Perintah Kawalan Pergerakan itu memadai. Maka bagi saya, isu yang dihadapi oleh pihak pembangkang bukan bersifat dasar tetapi melibatkan taktik, lebih taktikal. Dan ke depan ini, kekuatan pada pihak pembangkang adalah semestinya dalam isu dari segi kepimpinan, talent yang ada, lebih ramai pemimpin yang lebih muda, dan kita perlu ambil sikap. PRU ke-15 mungkin akan diadakan selepas yang berumur 18 tahun bukan sahaja boleh mengundi tapi boleh menjadi calon. Maka keupayaan di pihak pembangkang khususnya Pakatan Harapan lebih bersedia untuk menerima tenaga baru, calon baru, pemimpin baru berbanding dengan mana-mana parti yang lain. Tapi saya lihat ada satu keadaan di mana saudara Liu Chintong, Senator Liu Chintong, dia ada menyebut, mengeluarkan beberapa tulisan yang mengatakan di masa depan PRU 15 dan ke atas ada kemungkinan kemenangan bukan sahaja bergantung kepada parti yang boleh menang jumlah kerusi yang terbanyak, tetapi akibat daripada perpecahan yang berlaku dalam parti-parti, maka mungkin akan ada keadaan tidak ada parti politik yang mempunyai majoriti secara sendiri. Sama ada dalam bentuk parti ataupun koalisi, maka ke depan itu dia lebih berbentuk perbincangan, negotiation dan keupayaan untuk membentuk post-election coalition. Sama seperti yang berlaku di banyak negara di negara Eropah, khususnya Western Europe, Germany, di Denmark dan banyak negara-negara lain, malah juga sama seperti di New Zealand, dan kerajaan campuran seperti itu mungkin model acuan yang menarik. Malah kalau kita lihat Perikatan Nasional itu sendiri adalah satu acuan, satu komposisi parti-parti yang mungkin tidak dalam satu kumpulan yang sama, tapi mereka merasakan ada dasar-dasar yang mereka persetujui. Dan saya lihat ke depan itu adalah satu formulasi yang mungkin dalam politik Malaysia.
Tapi bukankah yang itu akan mengelirukan pengundi, YB, kerana sebelum pilihan raya mereka mengundi atas dasar ataupun atas jaminan sesuatu coalition, tetapi lepas atau post election coalition itu menjadi dua tiga parti dari sini bercampur dengan parti lain. Jadi apa yang diberi jaminan itu tiada parti yang ambil accountability untuk itu. Ya, dia memang satu cabaran sebab apa yang kita lihat ini mungkin satu disruption ataupun gangguan yang berlaku kepada politik tanah air, sama seperti gangguan ataupun disruption yang dikenakan oleh COVID-19 terhadap banyak daripada other spheres of life. Ya, contoh pendidikan. Hari ini kita lihat banyak norma baru, tidak lagi ada pendidikan face to face, ya, kuliah ke sekolah ke, maka berlaku satu keperluan untuk memikir semula pedagogi, cara mengajar, pembelajaran, apa yang akan berlaku kepada anak-anak yang ketinggalan. So YB adakah YB berkata post election coalition adalah norma baru yang kita perlu terima? Ya, saya lihat itu satu kemungkinan dan keperluannya, okey, banyak daripada parti politik sekarang akan melalui satu proses perubahan yang besar, sama ada dengan pertukaran kepimpinan, kemasukan ahli-ahli dan juga calon-calon baru, ya, pemimpin-pemimpin baru, tapi konsep politik itu juga, politik kepartian itu, coalition politics itu mungkin akan berbeza-beza. Saya bagi contoh, realitinya di Johor adalah negeri di mana menteri besarnya daripada UMNO, speaker DUN adalah daripada Amanah, timbalan speaker DUN adalah dari DAP. Ya, dan di situ kalau nak kata bersatu sewaktu sidang DUN bulan Disember yang lalu, boleh membuat pilihan untuk melakukan kepada UMNO sama seperti UMNO lakukan kepada Bersatu di Perak. Tapi dia tak pergi ke arah itu. Dan dari konsep besar, apa yang saya lihat, dia akan menuju satu titik di mana titik keseimbangan dari segi political power balance, ya, antara kemahuan satu parti, kemahuan satu pemimpin, kemahuan para pengundi. Dan perubahan itu adalah perkara yang akan mendewasakan demokrasi negara kita, tapi orang mungkin tak faham. Orang mungkin macam, I thought I voted for you, how come now you are doing something else? Tapi di situ pemimpin-pemimpin parti politik mungkin akan menggunakan masa-masa yang bulan-bulan yang akan datang ini untuk merangka strategi komunikasi yang lebih terbuka, yang lebih realistik, dan yang paling penting memungkinkan dinamik politik dalam Malaysia ini berubah ataupun evolve, ya, with the times. Saya lihat tapi mungkin tiada parti ataupun tiada sebarang coalition akan mengambil ownership untuk manifesto yang diberi kepada masyarakat. Itu bukankah satu risiko yang perlu diambil oleh pengundi? Ya, itu akan jadi satu risiko. Ya, yang mana parti-parti politik juga mungkin dalam dari segi gambaran besar, the big picture, apa yang berlaku pada Mei 2018 adalah pemecahan hegemoni Barisan Nasional terhadap cara politik tanah air ini dikendalikan. Waktu itu Big Brother, ya, UMNO sebagai Big Brother, Abang Long, abang yang paling besar, Taiko dalam Barisan Nasional, memutuskan banyak perkara. Ya. Tapi sekarang kita lihat UMNO berada dalam keadaan dia bukan lagi in the driver's seat, tapi dia terpaksa negotiate banyak perkara. Sama juga di pihak pembangkang. Kalau dulu kita anggap pembangkang ini orang kata tidak boleh dibeli. Tapi Sheraton Move has proven that ada wakil-wakil rakyat yang telah dibeli. Ya, dan malah mereka ini juga dulu adalah anggota kabinet Tun Dr. Mahathir.
dan mereka lah yang merupakan perancang pengkhianatan. Jadi skepticism ataupun syak wasangka di kalangan pihak pengundi, saya rasa memang it is warranted, memang saya tak salahkan kalau ada. Dalam evolusi politik sekarang, adakah YB berasa formula parti PKR sebagai parti pelbagai bangsa iaitu multiracial semakin kehilangan relevansi di mana perpaduan ummah dipentingkan. Tadi pun YB pernah berkata, jadi perpaduan ummah dipentingkan oleh parti-parti Melayu seperti UMNO, PAS dan Bersatu. Ini disebabkan oleh kita tahu pengundi Melayu merupakan dominan dan bilangan mereka akan bertambah lagi di masa hadapan. Saya lihat dalam UMNO, dia bukan lagi satu parti, tapi dia dah mula ada bibit-bibit perpecahan. Kita dengar Tan Sri Anna Musa berkata UMNO sekarang telah berpecah menjadi 3. Ada UMNO yang nak kekal bersama Bersatu, ada UMNO yang nak keluar, dan ada UMNO yang belum lagi buat keputusan. Ini contohnya. Jadi hala tuju bagi UMNO tu pun tak tentu lagi. Ya, dan yang saya lihat sekarang ni yang menariknya ada pemimpin-pemimpin dalam UMNO yang telah berkata pada saya mereka risau tentang hala tuju UMNO bila terus kekal bersama PAS dan Bersatu, dan PAS dengan agendanya, Bersatu dengan niatnya, sebab Bersatu dia lebih kepada in the final analysis, Bersatu berniat untuk mengambil alih kedudukan UMNO. There cannot be two tigers on one mountain. Jadi sama ada Bersatu akan menang ataupun UMNO akan menang. Kalau mereka duduk dalam satu kapal, maka itulah yang akan bacaannya yang akan berlaku. Dan kita lihat apa yang berlaku kepada UMNO sekarang adalah sama seperti apa yang berlaku kepada PKR sewaktu dalam pentadbiran dulu. Ya, menteri-menteri yang bukan dari kalangan hierarki parti dipilih, diangkat, diberikan kuasa dan akhirnya mampu untuk mengolah persetujuan, manufacture consent dalam parti untuk mengikut agenda yang ada di belakang tabir. Bagi PKR, model ataupun acuan kepelbagaian yang kita tunjulkan bukan satu perkara yang baru, tapi itu adalah idaman bagi rakyat Malaysia. Malah konsep Malaysia itu sendiri, kalau kita lihat balik kenapa Malaysia diwujudkan pada tahun 1963, salah satu daripada perkara asasnya adalah kepelbagaian rakyatnya. Maka PKR sebagai satu parti adalah parti yang mampu menjadi wakil kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan kita ada bahagian ataupun cabang kita sebut every parliamentary constituency. Kita ada wakil rakyat, every state ada. Ya, dan dari segi itu kita mampu menjadi mengangkat suara rakyat wherever we go, anywhere, and we can have leaders, Malay, Chinese, Indian leaders, Kadazan leaders, Dusun leaders, ya, Iban, Murut, ya. And so this is a strength. Ini satu kekuatan. Daripada konsep itu memang cantik dan itu yang diperlukan untuk Malaysia, di mana kita duduk sebagai rakyat pelbagai kaum dan sebagainya. Tapi dalam realitinya, adakah ia berlaku? Kerana dalam masyarakat India pun ramai daripada mereka merasakan tiada parti dengan lantang menyuarakan masalah dan permintaan mereka dalam Pakatan Harapan. Walaupun PKR dan DAP merupakan parti pelbagai kaum, tetapi bila ada masalah berkaitan kaum India, mereka terpaksa mengharapkan hanya ahli-ahli berbangsa India untuk menyuarakannya dalam parlimen ataupun di tempat-tempat lain. Jadi ini seolah-olah menunjukkan formula parti multiracial sebagai hanya window dressing. Adakah YB setuju dengan pandangan ini? Saya kurang setuju kerana kalau lihat contohnya Datuk Seri Anwar, beliau sering memperjuangkan isu
sama ada komuniti India, komuniti Tionghoa dan juga komuniti-komuniti yang lain. Kerana apa yang kita cuba angkatkan adalah pemimpin tak semestinya daripada satu kaum untuk merasai derita, merasai, memahami masalah dan isu ketidakadilan yang berlaku kepada satu-satu kaum. Memang di Malaysia sepanjang usia Barisan Nasional itu wujud, kita telah terlalu biasa melihat politik mengikut perkauman. Ya, maksudnya, okey, kalau pemimpin Melayu sahaja boleh cakap pasal isu Melayu, pemimpin Cina sahaja boleh, pemimpin India sahaja boleh. Tapi apa yang PKR cuba lakukan adalah we have to change that. Ya, just because I am a Malay does not mean I cannot speak for you. Ya, malah sebelum salah satu sebab kenapa saya lewat masuk ke dalam mengadakan temu bual ni adalah saya mengadakan perbincangan dengan pemaju dan juga pihak beberapa agensi kerajaan tentang isu pemindahan kuil, ya, di Lebah Pantai. Jadi I am a Malay Muslim, tapi saya mempertahankan hak penganut Hindu dan juga jawatan kuasa di Temple Committee dan menjadi suara mereka dalam perbincangan bersama agensi-agensi, ya, dan juga syarikat-syarikat besar. Jadi I don't have to be an Indian to defend the rights of this small temple. Ya. Dan saya tak lihat kaum sepatutnya menjadi satu faktor. Yang penting adalah isu keadilan. Kalau kita lihat dalam isu Thaipusam, contohnya pembatalan cuti awam Thaipusam di Kedah. Tidak setuju dengan apa yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah dengan pembatalan. Absolutely, saya tak setuju. Absolutely. I think Menteri Besar Kedah ni, dia macam ada problem. Dia macam ada problem. Dia nak hentikan aliran air sungai untuk Pulau Pinang. Dia kata kita boleh korek 63 trilion worth of hasil bumi, whereas actually it's 40 billion. Something like that lah, 43 trillion and 60 billion, something like that. And then sekarang ni kita tengok dia keluarkan kenyataan macam ni. Very problematic character. And that's why kita perlu ada check and balance. Kita perlu ada sama ada Melayu ke, Cina ke, India ke, yang tegur. Ya? He is being very silly. Very, I feel macam budak-budak. Menteri besar ke budak-budak. Kan? Is very insensitive. Jadi adakah dia mau menjadi seorang menteri besar hanya untuk kaum Melayu? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Dia mesti menjadi menteri besar untuk seluruh penduduk di Kedah. Itu yang saya rasa very sad. Dan dia sepatutnya datang daripada parti Islam, yang mana parti Islam itu sendiri tidak melihat kepada kaum. Kan? Malangnya dalam pemikiran, kerangka pemikiran politik setengah daripada parti yang ada sekarang ni, mereka lihat Islam Melayu. Salah. The Indian Muslim community is very big. The Chinese Muslim community is very big. And they are doing themselves a disservice. Itu satu ketidakadilan kepada Islam itu sendiri. And I think he's showing a very bad example as a Muslim leader. Jadi adakah YB pun seorang ahli parlimen yang muda, dan kita tahu dalam PRU ke-15 golongan 18 tahun yang ke atas akan layak mengundi. Jadi adakah YB berasa belia sekarang sudah bersedia untuk menolak politik perkauman? Saya lihat cabaran ada sebab dia perlukan at least one generation to berubah. Dasar yang telah diputuskan, especially 5-10 tahun yang lalu, generasi itulah yang akan mereka pergi ke sekolah dan mereka mempunyai pengalaman hanya dengan satu kaum contohnya. Mereka tak ada kawan-kawan daripada kaum lain. Dan itu akan menjadi satu masalah dari segi integrasi dan perpaduan. Ya, itulah sebabnya, contoh ya, ayah saya dulu dia kerja Felda. Masa saya tamat darjah 6, saya diberi peluang untuk pergi ke MCKK, Malay College Kuala Kangsar. The creme de la creme, the best of boarding schools ya, untuk orang Melayu. Tapi ayah saya yang waktu itu dia adalah Director General kepada Felda, jaga semua skim
Felda, dia kata, Fahmi, I don't want you to go to a school where you will only mingle with people from your ethnic group. Dia tak nak saya pergi, dan saya rasa dia faham apa yang berlaku sewaktu kita membesar. Bukan nak kata mereka yang pergi ke MCKK tidak sensitif. Tapi untuk saya, dalam pengalaman saya sendiri, saya lihat oleh sebab saya pergi ke sekolah yang ada pelbagai kaum, maka saya lebih sensitif kepada isu antara kaum. Untuk anak-anak muda, saya lihat mereka yang mungkin keluar daripada sekolah-sekolah yang pelbagai kaum, mungkin lebih sedia untuk menolak politik perkauman. Kalau mereka datang daripada latar belakang yang mana mereka tidak mempunyai peluang untuk saling kenal mengenali, cuba memahami perayaan, cuma menilai ataupun melihat sendiri budaya yang berbeza daripada budaya mereka sendiri, that is going to be one challenge. Bagaimana nak selesaikan? We have to look at the next cohort. Kita kena tengok kepada generasi pelajar yang akan datang. Cabaran at least untuk generasi yang baru ni, yang akan jadi pengundi ni, they have social media. Ya, dan mereka boleh tengok apa yang berlaku dalam Facebook, apa yang berlaku dalam Twitter, TikTok dan sebagainya. Harapan saya at least there, dia lebih terbuka untuk menilai keperluan politik pelbagai kaum yang boleh memberi kekuatan kepada Malaysia. Pendirian YB dalam isu di mana ada desakan-desakan untuk abolish vernacular schools. Saya lihat saya faham pendirian mereka yang menolak vernacular schools, dan saya faham mereka yang menerima dan mahukan vernacular schools tu kekal. Dan ini satu cabaran kerana isunya adalah bagaimana kita boleh mewujudkan keadaan saling kenal mengenali supaya semangat Malaysia itu ada pada kita. Bukan secara tokenistik kan, tetapi lived reality. Jadi sekolah sahaja bagi saya dalam isu perpaduan bukan jawapan. Ya, untuk kita buang vernacular school, kekalkan vernacular school. Dan bagi saya tak ada masalah ya untuk beberapa perkara yang diminta oleh mereka yang mahu kekalkan. Tapi saya bagi contoh, di kawasan Lembah Pantai, saya ada 2 SJKT. Ya, SJKT Sarasvati dan SJKT Bangsa. Masalah bagi setengah sekolah jenis kebangsaan contohnya, populasi berkurangan. Ya, populasi berkurangan. SJKT Bangsa berada dalam senarai yang mana kalau jumlah pelajarnya berkurangan, mungkin terpaksa ditutup. Bukan atas desakan, tapi sebab tak ada permintaan sangat. Yeah. So that is an issue, that is a problem. Tapi kalau kita lihat, macam sekolah jenis kebangsaan Cina, makin hari, makin ramai orang Melayu yang hantar anak-anak pergi ke SJKC. Sebab mereka mungkin menilai cara pembelajaran di sekolah-sekolah ini mungkin menepati apa harapan mereka untuk pendidikan. So, bagi saya, parents should have a choice nak pergi ke sekolah mana, dan mungkin kita tetapkan isu perpaduan itu we have to solve. Ya. Dan vernacular school ataupun non-vernacular school, sekolah kerajaan yang biasa, perlu ada satu perancangan untuk merapatkan jurang antara kaum dari segi live reality every day. Kita tahu sekarang kita mengalami pandemik COVID-19. Dalam masa ini, kemiskinan bandar, urban poverty semakin meruncing lagi. Kini lebih daripada 80% masyarakat India tinggal di kawasan bandar. Dan ramai daripada mereka adalah dalam golongan B40. YB pun di kawasan Lembah Pantai saya rasa ada 16% pengundi India. Masyarakat Melayu pun kita tahu ada problem ini. Jadi apakah langkah khusus yang telah diambil oleh YB untuk mengatasi masalah ini? Masalah jurang pendapatan dan isu kemiskinan bandar khususnya, dia sangat berkait rapat dengan apa yang disebut sebagai social mobility. Ya, banyak daripada program kerajaan saya lihat masih di peringkat
piecemeal ataupun cuma menyelesaikan masalah topikal. Dia tak cukup duit, maka kita bagi dia duit sikit. Dia tak ada rumah, maka kita bagi dia rumah. Tapi rumah itu ada masalah-masalah lain. Dan saya mengambil whole of society approach ataupun seluruh masyarakat digemblengkan tenaga dan usaha untuk membantu keluarga-keluarga miskin keluar daripada kemiskinan. Apa yang saya maksudkan? Jadi saya telah mulakan tahun lalu satu program keluarga angkat, ya, yang mana kita ambil keluarga-keluarga di lembah pantai daripada golongan B40 dan memberi fokus kepada mengeluarkan mereka daripada kemiskinan. Dan ini hanya boleh berlaku kalau anak-anak mereka mendapat pendidikan yang baik. Maksudnya they go to school. They don't get out of they don't leave school. Kedua, mereka ada rumah. Ya, masalah bagi miskin bandar yang tinggal di rumah sewa dia adalah kadang-kala 4, 6, 8 kali ganda lebih tinggi daripada orang yang tinggal di rumah PPR. Jadi PPR itu pun satu masalah, tak cukup PPR. Ketiga adalah apa pekerjaan yang mereka lakukan. Kadang-kala mereka ni ada, especially waktu COVID, ada yang hilang kerja. Jadi saya wujudkan juga satu pusat kerja lembah pantai untuk bantu warga lembah pantai cari kerja. Dan walaupun dalam keadaan COVID, tapi kita mampu membantu lebih 20 warga lembah pantai untuk mendapatkan kerja sepanjang hujung tahun lalu, the last quarter of 2021. Tapi masih ada masalah sebab ramai yang minta kerja. Dan saya lihat bantuan kerajaan, ramai yang tak tahu how to access, how to get it. Kadang-kadang JKM, you have to go there, you have to get the form, you kena isi, you kena sign. Jadi ramai yang tak tahu. And bagi sesetengah community, kalau contohnya community Melayu Islam, dia boleh akses kepada Baitul Mal. Tapi ada yang tak tahu, oh you can get this. Bagi community yang saya anggap paling perlukan bantuan adalah community India Hindu Indians. Sebab kita tahu di kalangan community India ada yang Kristian, ada yang Islam dan ada yang Hindu. Jadi bagi saya lihat bagi Indian Muslim dia masih boleh rely on Baitul Mal. Bagi Christian Indians dia mungkin ada the network of the churches yang boleh bantu ataupun dia punya congregation boleh bantu. Tapi for Hindu Indians, ini pengalaman saya lihat dia menghadapi masalah yang lebih kritikal. Itulah sebabnya baru-baru ni saya mengadakan pertemuan dengan Hindu Sanggam Kuala Lumpur untuk merangka beberapa program untuk bantu keluarga-keluarga, bukan saja untuk bagi food basket, tapi how do we help? Saya lihat ramai yang nak berniaga tapi dia tak ada modal, dia tak ada tempat. Jadi ini yang saya masukkan dengan whole of society approach to help the urban poor particularly. Masalahnya adalah primarily about access. Dan konsep besar adalah social mobility ataupun mobility social yang lestari dan is sustainable. Jadi satu program besar yang saya sedang rangka dengan we have this thing called the All Party Parliamentary Group, kumpulan rentas parti di parlimen yang melibatkan civil society organisation, NGO, melibatkan ahli-ahli parlimen, melibatkan agensi-agensi kerajaan, ya, untuk teliti satu masalah dan selesaikan secara lestari, ya, sustainably. Jadi untuk lembah pantai yang saya lihat adalah keperluan sustainable social mobility. Maksudnya keluarkan my plan lah, identify these families, find them good homes, make sure their children go to school, make sure the husband or wife has not only good work, tapi they also look after their nutrition. Yang saya paling risau, especially among community India, particularly daripada kumpulan B40, bila saya buat mobile clinic, doktor-doktor maklumkan balik pada saya incident of non-communicable diseases, NCD, penyakit tidak berjangkit, very high. Especially diabetes, hypertension dan beberapa penyakit yang lain, buah pinggang, dan akhirnya kesan pada community is very serious. So that's why saya punya approach is lebih whole of society approach.
Tapi waktu COVID ni, people want immediate help. So sama ada bantuan makanan immediately ataupun some amount of cash untuk bayar sewa, untuk bayar sewa taksi kadang-kadang, ya. Dan perkara-perkara ini ada kami lakukan. Kau YB akan mempertahankan kerusi Lembah Pantai pada PRU ke-15? InsyaAllah, God willing. Apakah peluang untuk menang? So far, sentimen daripada warga Lembah Pantai adalah positif. Saya ada orang yang faham saya, I don't care if you're from any other party. Kalau you ada masalah, saya akan bantu. Dan masalah besar yang kita hadapi sekarang adalah, in fact, contoh saya ada orang yang daripada parti UMNO contohnya, yang dekat dengan UMNO, datang minta bantuan. YB, tolong, please, how can you help us on this? Dengar macam kerajaan tak dengar dia, kan. Jadi I find it quite interesting sekarang ni, dan at least daripada dapatan, saya percaya warga Lembah Pantai boleh menilai keupayaan untuk membantu, walaupun dalam keadaan COVID sekarang ni, PKP ni, pusat khidmat saya terpaksa ditutup sementara, tapi kerja-kerja amal, kerja-kerja kebajikan itu terus berjalan. Jadi saya lihat kemungkinan tu ada untuk saya terus bertanding di Lembah Pantai, tapi akhir nanti keputusan di tangan pengundi. Selalu Lembah Pantai dipandang sebagai perselisihan antara giants. Pada PRU ke-15, apakah YB mengharapkan giant dari parti mana, ataupun dah ada atau desas-desus siapakah yang akan bertanding di PRU daripada parti lawan? Ya, saya dengar banyak yang saya dengar, tapi of course at the end of the day dia bergantung pada hari penamaan calon itu sendiri. Ada yang boleh kata saya nak bertanding tapi last dia tak datang isi borang, ya. Dan saya lihat dari segi strategi, itulah mungkin sebabnya kenapa Bersatu more than UMNO, nak UMNO bekerjasama dengan Bersatu supaya isu kerusi dapat diselesaikan dengan baik. Saya lihat masalah di peringkat akar umbi ini very real, ya. Bukan sahaja di KL tapi banyak tempat UMNO dan Bersatu at the grassroots level tak boleh bekerjasama. So harapan saya kalau ada giant nak datang, we welcome it. I think it will be very exciting. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama dalam program ini dan menjawab soalan-soalan kami. Moga-mogaan usaha YB untuk mempertingkatkan taraf hidup masyarakat berjaya. Thank you YB. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.